Baik, itulah setelah pun sama-sama kita saksikan satu pakej program yang menarik juga bersama dengan rakan kita Nur Intan, ya, berkenaan dengan bengkel Jerusalem. Ini sesuai lah, walaupun orang jangka masa ke bulan Syawal itu agak lama, tetapi rasanya kalau berkenaan mengaitkan tata rias dengan wanita tu sepanjang masa. Betul. Saya sebenarnya berkesempatan membuat wawancara di Rampai Pagi berkenaan dengan aktiviti tersebut bersama dengan Nur Intan juga. Kalau saya tidak silap, musim cuti persekolahan bulan Mac lepas ianya diadakan di Dewan Perpustakaan Bahasa Sengkurung. Betul ya. Jadi alhamdulillah menarik juga aktiviti tersebut ya. Beberapa profesional didatangkan di dalam bengkel tersebut, dan para peserta diberikan pilihan untuk mengikuti kursus siapa yang mau dihadiri. Macam seorang ini kelebihannya mungkin bulu mata, foundation, ataupun mungkin alis dan sebagainya. Saya kurang pastilah ya. Tetapi begitulah. Jadi mereka akan diserahkan kepada guru-guru yang yang berkebolehan dalam bidang-bidang tertentu tersebut ini. Akan diajarkan sehingga mereka ni walaupun belum pada tahap mahir tetapi boleh mengendali sendiri. Saya lihat hasil juga tadi macam luar biasa ya. Luar biasa ya. Ada transformasi wajah yang ketara lah, yang ketara. Betul Baik, sekali. kita pagi ini tanpa membuang masa, pastinya penonton-penonton kita ini tidak sabar-sabar ingin mengetahui wawancara yang kita bawakan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah kita hadirkan ke Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sengakar. Yang Mulia Dr. Hajah Martina binti Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam. Minggu lepas satu sesi telah kita bawakan juga atas permintaan orang ramai. Kami bawakan sekali lagi sesi wawancara ini, Wali. Betul. Ada beberapa soalan juga telah pun kami jawab pada minggu lepas, dan hari ini tidak kurang juga ada beberapa soalan yang turut diutarakan di laman media sosial Rampai Pagi. InsyaAllah akan kita kemukakan nanti. Tapi sebelum itu, Dr. Hajah, kita ni ada mendengar berita daripada luar negara, tetapi kita juga cukup terkesan berkenaan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca. Mungkin untuk penjelasan dan penerangan, menjawab kepada kewahaman masyarakat Brunei, dapat menerangkan kedudukan penggunaan vaksin AstraZeneca di negara kita Brunei Darussalam pada masa ini. Okey. So, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 di Kementerian Kesihatan ia ada memantau laporan dari beberapa negeri di luar mengenai kes-kes blood clot atau pembekuan darah yang berlaku terhadap individu-individu yang sudah menerima suntikan vaksin. So, beberapa negara telah melaporkan kes yang jarang berlaku. So, we have to highlight jarang berlaku terhadap individu-individu yang berusia muda. So, buat sementara ni Jawatan Kuasa Teknikal mereview lagi data yang ada untuk memastikan keselamatan pemakaian vaksin AstraZeneca. So, sementara menunggu Jawatan Kuasa Teknikal sebagai langkah berjaga-jaga, Jawatan Teknikal akan make sure memastikan before penggunaan vaksin itu, make sure safe, and then Kementerian Kesihatan akan menangguhkan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. So in the meantime, program vaksinasi itu akan diteruskan dengan pemakaian vaksin Sinopharm. So dinasihatkan orang ramai yang sudah menerima vaksin AstraZeneca, termasuk juga saya, untuk jangan merasa risau atau cemas. And then walau bagaimanapun, sesiapa mana tahu yang sudah kena berinjek semua AstraZeneca, sesiapa yang merasa macam demam badan atau sakit dada atau sesak nafas, harus menerima rawatan yang segeralah. Selanjutnya, jika ada komplikasi tersebut. Tapi seperti yang Dr. Hajah terangkan juga, simptom ataupun kesan selepas pemberian vaksin ini lazimnya hanya simptom ringan sahaja dan hanya dialami untuk beberapa hari. Itu yang kebiasaan, bukan vaksin kerana COVID. Orang hatta vaksin-vaksin lain tu sebenarnya tu, imunisasi lainnya. Baik, mungkin dari Wali sendiri saya ingin bertanya, pemberian Oxford AstraZeneca sudah pun diberikan kepada fasa pertama dan sekarang ditangguhkan menggunakan Sinopharm. Dipahamkan para
penerima vaksin ini akan menerima 2 dos. Untuk AstraZeneca. Untuk AstraZeneca? Ya. So gapnya selama 12 minggu. So for example, for saya the next second dose itu pada bulan Jun lah. Jadi adakah doktor akan menerima AstraZeneca lagi ataupun diubah kepada Sinopharm sebagainya? Okey. So itu tertakluk daripada keputusan technical committee whether or not safe to continue. Because penangguhan ini sementara saja. Sementara saja, baik. Jadi bagaimana pelaksanaan pemberian vaksin Sinopharm ini tadi? Okey, so Sinopharm itu sama saja seperti vaksin lain melalui intramuscular, so dalam muscle lah. So dosnya pun 2, tapi jaraknya gap itu kurang. So around 21 ke 28 hari gap. Itu untuk vaksin Sinopharm yang sudah mula diberikan kepada masih lagi lingkungan fasa pertamanya. Masih untuk frontliners. Yes. Frontliners. Dan mungkin ini boleh memperjelaskan lagi ke Wahman Bis kita. Apa lazimnya ni Dr. Haja kesan adverse yang dialami apabila mengalami ataupun mengambil vaksin ini? Okey. Seperti ubat yang lain juga, seperti vaksin yang lain, vaksin COVID-19 ini boleh menyebabkan kesan adverse. Tapi namun begitu, not everybody will get kesan adverse. For example, saya sendiri sudah mendapat vaccination last week. Tapi last week tapi tidak ada apa-apa, tidak ada demam panas. Tapi my colleagues ada yang komplain demam panas. Tapi sudah makan Panadol, okey tiap. Kesan-kesan yang dilaporkan secara umumnya yang paling common adalah gejala ringan dan boleh sembuh dalam masa beberapa hari. So for example, yang paling common sakit pada suntikan vaksin. Keletihan, orang rasa ngalih. Sakit muscle, sakit otot, demam ringan dan yang paling common sakit kepala. So disarankan siapa yang mengalami tanda-tanda ringan boleh mengambil ubat penahan sakit. For example, Panadol, paracetamol jika perlulah. Baik ya. Jadi simptom-simptom ringan sahajalah. Tatu pun sebahagian, dia sebahagian. Kalau ada semua. Sebagai contoh, Dr. Hajah sendiri, alhamdulillah ya, tidak ada kesan sampingan selepas menerima Oxford AstraZeneca tersebut. Ya. Ini yang ingin kita berikan juga. Rasanya walaupun ada dimuat turun di media sosial, khususnya melibatkan individu yang sudah diberikan vaksin, diorang ada memperlihatkan buku kuning. Buku kuning vaccinations. Jadi di mana keperluan buku ini akan digunakan, barangkali dapat diterangkan lebih jelas oleh Dr. Hajah. Ini actually saya punya sendiri. So ia mungkin ia merupakan rekod vaksin yang diiktiraf oleh WHO. So tujuan yang dipakai adalah untuk menunjukkan tarikh vaksinasi bagi dos pertama dan kedua dan juga batch number. Tiap-tiap ubat ini ada batch number. So yang digunakan bukan saja untuk COVID-19, vaksin COVID-19, but also other vaccines macam yang bagi yang sudah umrah naik haji, dorang memerlukan injection selaput otak. So dorang memakai the same book. Yang buku kuning inilah atau penyakit demam kuning yang diperlukan di negara yang dikunjungi. So sebagai buktilah evidence. Baik ya. Jadi buku ini akan diberikan selepas menerima suntikan, macam mana? Perlu pendaftaran sebagainya? Memang automatik kalau menerima vaksin. Selesai saja divaksin, akan diberikan buku kuning ini tadi ya. Ini istilahnya pasport vaksin ni. Bila kita akan memerlukan lagi buku vaksin ini? Umrah naik haji, kalau siapa yang belayar ke Afrika memerlukan vaksin demam kuning. So everything yang other countries need, semua makai this buku lah. Second dose vaccination nanti akan diperlukan lagi buku kuning ini. Kerana ia dicatatkan di sini ada tarikh first dose, second dose. Seperti ini ada dipaparkan tadi di kaca TV ya. Itu perlu kita ni fahamlah. Setakat ini yang ada memegang kalau penduduk kita ni adalah mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 dan soalan-soalan lazim itu banyak sebenarnya. Betul. Kita ada beberapa soalan daripada IG tapi mungkin kita boleh terus dulu kepada soalan. Ini selalu ni.
selamatnya vaksin ini? Adakah selamat vaksin ini digunakan kepada pengidap penyakit saraf? Kan penyakit saraf ini pelbagai ya. Ada epilepsi dan seumpamanya. Okey. So ia bergantung kepada vaksin yang digunakan. So pada masa ini kami gunakan ubat Sinopharm. So for vaksin Sinopharm buat masa ni sesiapa yang ada penyakit urat saraf belum dapat menggunakan, belum dapat mendapat injection, tapi kami boleh bagi vaksin alternatif seperti vaksin AstraZeneca as soon as jawatan kuasa teknikal mengapprove the use atau even Pfizer, vaksin Pfizer. So ada alternatif jugalah. Tapi of course sebelum kita ni beratur akan mengambil vaksin, kalau ada any keraguan, so orang ramai better bertanya from orang punya doktor. Jadi para peserta tu sebenarnya diberikan pilihan ataupun memang dihaskan mana vaksin yang perlu diambil? So mengikut stok yang ada. So actually Indah dapat pilih lah. Tapi di hospital we will screen kalau ada masalah penyakit ani, so Indah dapat bagian ni. Tapi tidak ada pilihan daripada para peserta ini tadi ya. Memang stok vaksin itu adalah sangat terhad pada ketika ini ya. Ya, baik. Ada kita menerima soalan daripada Instagram. Katanya kenapa remaja ataupun mereka yang berusia 18 tahun ke bawah tidak diberikan vaksin. Minggu lepas ada dijawab ni Dr. Raja. Kita berikan penjelasan pada mereka sekali lagi. So buat masa ni golongan kanak-kanak atau 18 years and below kami belum ada data untuk membagi tahu ya selamat penggunaan selamat kainda atau berkesan kainda. So as usual technical committee mesti menunggu official laporan. Once ada data available, then if they say safe untuk 18 and below, then itulah we will proceed. Tapi buat masa ni no data, so Indah boleh. Pun begitu adalah kepentingannya kepada kita ni ya, orang dewasa 18 tahun ke atas untuk mendapatkan vaksin tersebut, kerana kita ni juga akan berfungsi sebagai pelindung kepada anak-anak kita ni ataupun adik-adik kita ni ya. Dan mungkin juga Dr. Haja dapat mengongsikan berapa sudah keramaian penduduk kita ni lah ataupun bagi mereka di fasa 1 ni yang menerima vaksin setakat ini. So as of kemarin dalam 5,028 orang di Brunei ini sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Baik ya, daripada fasa pertama sahaja sehingga ke hari ini 5,000 lebih sudah menerima vaksin ini tadi ya. Baik, ada persoalan juga yang ditimbulkan mengenai dengan COVID-19 ini. Suntikan vaksin ini banyak. 100% dah kita ini bebas daripada COVID-19. Ini lagi tekanan. Okey. So vaksin ini terbukti berkesan dalam mengurangkan jangkitan penyakit tapi namun tiada vaksin yang mampu memberi perlindungan 100%. Okey. So bagi vaksin COVID-19 yang dalam clinical trial ni keberkesanan atau how much sejauh mana vaksin ini dapat melindungi kami. So keberkesanan itu around 70 ke 95%. Tapi secara umumnya vaksin terbukti dapat mengurangkan kadar jangkitan and also penyebaran virus. And then also kajian menunjukkan 100% efektif daripada gejala ini menjadi serius. And also 100% efektif untuk mencegah kematian. So kalau tani melihat vaksin keberkesanan ni, make sure you fokus arah 100% mencegah kematian and also mengontrol gejala supaya ia tidak become serious lah. Jadi maksudnya mereka yang menerima suntikan vaksin ini masih lagi ada kemungkinan untuk dijangkiti COVID-19. Tapi simptomnya indah serius lah. Seteruk mereka yang tidak menerima vaksin ini tadi ya. Dan apa yang paling penting tadi katanya boleh kita ni itu kurang sakit lah ataupun mengakibatkan kematian daripada COVID-19 ini tadi ya. Risikonya tu dapat dikurangkan. Tetapi kan bermacam-macam spekulasi kan Dr. Haja. Jika sekiranya penggunaan vaksin ini gagal dan memberikan kesan yang buruk kepada mereka yang disuntik, umpamanya seperti mungkin saja menyebabkan fatality ataupun kematian.
mohon pencerahan. Okay. So far tadi melihat secara global vaksin ini selamat digunakan. In the world ni worldwide sudah diberikan kepada 733 juta orang. So in the sikit lah. So tapi kesan sampingan yang serius ni jarang berlaku lah yang so far kami melihat tapi sekiranya ada sebarang masalah keselamatan orang ramai yang sudah menerima suntikan itu, diorang boleh melaporkan ke Kementerian Kesihatan melalui aplikasi BruHealth atau dapat mengunjungi terus ke klinik kesihatan lah untuk mendapat rawatan yang lanjut. Baik, ya. Itu sedikit penerangan daripada Yang Mulia Dr. Hajah Martina berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Satu lagi ingin kita tanyakan, banyak sebenarnya soalan kita ini. Mereka ada yang khawatir mengidap seperti penyakit buah pinggang menerima rawatan dialisis. Jadi mereka ini bertanyakan, boleh kan kedua-dua ini menerima vaksin ini? So untuk pesakit dialisis actually sama jawapannya macam tadi. Buat Sinopharm ni, Sinopharm belum lagi dapat kami membagi, tapi kami akan membagi yang alternatif. Either once approved AstraZeneca atau ubat Pfizer. Jadi maksudnya di sini mana-mana penyakit kronik ataupun yang boleh memberikan impak yang kuat itu buat masa ini akan diberikan vaksin alternatif lah. Tapi Indah juga semua penyakit kronik so macam darah tinggi, kencing manis masih okey. Yang ini khas kepada yang dialisis. Kanser? Kanser yang sedang menerima rawatan radioterapi, kemoterapi, imunoterapi pun belum dapat kami bagi. Tapi kanser yang yang sudah stabil boleh. Baik ya. Itu dari sudut mereka yang mengalami penyakit lah ataupun menerima rawatan dialisis sebentar tadi ya. Ini kita tanyakan lagi ni mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19 dan dipercayai virus tersebut masih lagi ada dalam badan mereka tapi dalam keadaan dormant lah. Kita ini masih tidak tahu sama ada hidup ataupun mati jadi adakah bekas pesakit COVID-19 ini perlu diberikan ataupun mengambil vaksin lagi macam mana? So untuk perlindungan sepenuhnya, so full protection diperlukan. So we advise itulah yang previous pesakit COVID untuk come and take the vaccination. Tapi bukan untuk fasa pertamaan inilah ada soalan tadinya, macam mananya kan tahunya kalau tanikan mau vaksin itu dapat dijelaskan lagi apa yang perlu mereka lakukan untuk BruHealth dan juga BruHIMS. So nanti Kementerian Kesihatan ada memberi announcement lah once public dapat membuat tempahan melalui atau booking slot melalui BruHealth application. Tapi buat masa ni sementara menunggu, because masa ni tani menginjek frontliners dulu sementara menunggu, make sure up to date. Everything dikemas kini lah. Details dalam BruHIMS, details dalam BruHealth, make sure up to date, di-authenticate supaya nanti sanang sanang booking slot. Kerana kita difahamkan juga setelah ada dibukakan untuk tempahan, kita ini akan menempah melalui BruHealth. BruHIMS kita ni pun rasanya perlu dikemas kini nombor telefonnya dan seumpamanya. Dan kita akan telefon kita ini akan dihubungi bila kita ni boleh mendapatkan vaksin tersebut atau setelah dibukakan kepada orang ramai. Kita difahamkan. Menunggu itulah announcement dari Kementerian Kesihatan. Betul ya. Baik, kita berbalik kepada soalan. Seseorang itu mempunyai alahan, doktor. Alergi lah Adakah dia dapat mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini? So bergantung pada jenis alahan yang dihadapi. So for example buat masa ni orang yang pernah mendapat alahan daripada vaksin yang lain sebelum ini atau komponen dalam vaksin itu anda dapat menerima vaksin COVID-19 tapi selalunya yang paling banyak orang menanya aku ada allergic talur doktor, bolehkah? So kalau dari segi permakanan, food allergies boleh. Boleh. Yang indah dapat orang yang pernah mendapat alahan through previous vaccination. Itu saja. Itu artinya orang akan ditimbangi lagi lah kesesuaiannya. Dan sejauh mana juga barangkali doktor boleh berkongsilah keberkesanan penggunaan vaksin ataupun pemberian vaksin di luar negara. So dalam pemilihan vaksin ini Kementerian Kesihatan
make sure kami memastikan ianya mempunyai tahap keberkesanan yang tinggi and sama dengan negara-negara yang lain lah. Baik ya. Berikutnya, berapa lama tempoh pemantauan kepada penerima vaksin untuk mengetahui keberkesanan vaksin tersebut kepada dirinya? So kajian menunjukkan vaksin memerlukan at least 1 hingga 2 minggu untuk memberi tindak balas imun. Ya. 2 minggu ya. 1 ke 2 minggu lah. Baik, ini satu soalan yang kita terima daripada Instagram juga. Katanya kita telah juga mendapat informasi daripada WHO bahawa virus dalam vaksin ini telah dilemahkan, ya. Akan tetapi mereka tidak memberitahu bagaimana virus ini dilemahkan. Soalannya bagaimana dan apakah mereka gunakan untuk melemahkan virus ini? Barangkali ada penerangan dan pencerahan sekurang-kurangnya untuk penonton kita. So actually Englishnya inactivated vaccine, vaksin yang telah dilemahkan. Actually teknologi platform itu bukan baru. Memang vaksin-vaksin sebelum ini pun memakai cara teknologi yang baru. For example, vaksin flu, vaksin rabies, vaksin hepatitis, vaksin macam-macam lagi lah. So it's not something new. Cara yang melemahkan virus itu melalui kimia, chemicals atau heat. So heat, kepanasan. Haba. And also pakai radioterapi. Tapi semua ni itulah di lab lah. So it's not something new lah. Bukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang ingin disembunyikan, diselindungkan. Jadi sesuatu yang dibuat ini memang dinilaikan lagi. Ya, memang ada kajian. Betul ya. Dan apa yang kita ni putuskan untuk rakyat kita ni yang berkaitan dengan vaksin COVID ini memang sudah dianalisis, dinilaikan kesesuaian dengan penduduk dan keadaan di Brunei itu sendiri ya. Barangkali untuk akhirnya Dr. Raja ada sebarang sarana dan nasihat juga lagi. Okey. So saya ingin mengingatkan lagi, actually last week sudah bahawa walaupun tahniah ni ada local transmission atau penularan kes, tapi tani masih terdedah daripada risiko mendapat jangkitan itu. So semakin ramai yang diberi vaccination ini, semakin tinggi tahap kekebalan di masyarakat kami. So as soon as booking slot tempahan dibuka, make sure everybody book untuk mendapatkan vaccination ini. And also memakai hashtag bersama melindungi. Kalau sesiapa yang akan mempost di Instagram ke apa, menyokonglah tu. Yes. So apa-apa pertanyaan mengenai vaccination ini dapat menghubungi talian 148. Jasa Kesihatan ya. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Martina binti Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan, ya, telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini ya, membincangkan mengenai dengan vaksinasi COVID-19. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi ya, mungkin dengan persoalan-persoalan yang lain ataupun mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan program vaksinasi di negara kita ini, Brunei Darussalam ini ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itulah ya, 2 sesi kita bawakan juga ni Wali Mul ya, berkenaan dengan program vaksinasi kebangsaan negara Brunei Darussalam COVID-19. Jadi sekali lagi sebarang kawahaman mungkin ada soalan-soalan di sekitar yang anda sempat kami ajukan, anda boleh menghubungi ke talian helpline ya, ataupun diorang boleh saja menyelusuri laman sesawang www.moh.gov.bn. Sebenarnya ada ruang Q&A di sana yang ada berkaitan ataupun Bru Health sendiri. Ada soalan frequent question yang selalu ditanyakan yang berkaitan dengan COVID-19. Kita boleh mendapatkan maklumatnya tu dari sana juga. Iya, baik. Kita sekarang Serina berada di penghujung rancangan Rampai Pagi ya. Dan sebelum itu juga esok di rangkaian ataupun melalui stesen radio National FM secara eksklusif akan dibawakan juga pendekatan berkenaan dengan vaksin COVID-19 dalam segmen wawancara khas yang juga akan disiarkan bukan hanya menerusi frekuensi radio 92.3, 93.8, juga akan dibawakan secara live streaming melalui RTB Go. 2 orang narasumber esok bersama. Akan didatangkan Yang Mulia Dr. Muhammad Fathi, Datuk Paduka Haji Ali Khan, ya, dan juga Yang Mulia Pengiran Dr. Sirajul Adli,
ya, Pangeran Haji Jamaluddin, Pegawai Perubatan Kanan Kementerian Kesihatan akan dihadirkan ke Studio Nasional FM ya untuk di ruangan wawancara berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini dan ikutinya juga di RTB Go Live ya. Baik, untuk akhirnya mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik dan juga rakan-rakan turut sama menjayakan siaran Rampai Pagi kita untuk hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Jumpa lagi.